Okey, so jadi kita balik kepada menentu dan mentafsir hal laju seketika suatu zarah daripada fungsi sesaran. Baik, so jadi yang ini kamu boleh baca sendiri kot, aktiviti penerokaan ni. Kita more likely to okay, hasil daripada penerokaan 4, okay, ini adalah penerokaan lah, actually satu kajian di mana sesaran S equals to 40T tolak 5T kuasa 2. Nampak tak ni? Okay, dalam peta kita ni. Okay, this one. Alright, so kita punya sesaran kita adalah 40T tolak 2. Kita buat kajian antara masa 0 hingga 10 saat. Okay, apa bentuk graf yang kita akan dapat lah So jadi daripada hasil penerokaan tersebut sepatutnya ada so kamu kira kat sini berapa nilai dia. Kalau T0 ds dt sama dengan, pada peringkat awal you must find ds dt dulu daripada sini. Okay, so ds dt ialah, so kalau S sama dengan 40T tolak 5T kuasa 2, so kita kena dapatkan ds dt sama dengan 40 tolak 10T. Buat pembezaan terhadap masa, and then setiap T kita ni kita gantikan nilai 0, 4, 8, 10. So apa kita akan perolehi. Alright, so hasil daripada perolehan tersebut bila kita masukkan T sama dengan 0, kita akan dapat berapa ds dt kita. Okay, you kira lah. Okay, so kita akan dapat apabila T sama dengan 0, kita punya T kita itu akan dapat berapa? ds dt, kecurunan tangent. ds dt berapa? Apabila T sama dengan 0. So what is our ds dt? Cuba kira. Kita akan dapat 40 tolak 10T, kosong lah And then kalau T sama dengan 4, 40 tolak 10 darab 4, kira dari sini berapa tu? Kita akan dapat kosong jugalah Okay, so jadi 8, kalau kita masukkan kecurunan ds dt ni kita akan dapat berapa? So kita akan dapat 80, 40 tolak 10 dan 80, kita akan dapat negatif 40. Okay, so 10 kita masuk kat sini, kita akan dapat negatif 60. Alright, itu kita punya ds dt kita daripada 0 hingga 10 saat. Okay, ini kita punya hasil lah. Apakah yang anda dapat katakan tentang kecurunan ds dt kepada lengkung pada masa T yang diperoleh dalam jadual di atas? Apakah kecurunan tangent ds dt pada masa T yang diperoleh itu merupakan hal laju seketika zarah pada ketika itu? Okay, bincangkan. Okay, daripada hasil penerokaan 4 ni, okay, didapati bahawa setiap kecurunan tangent ds dt 0, T4, T ini diperoleh merupakan hal laju seketika. Hal laju seketika. Okay, hal laju seketika ini adalah pada masa T hal laju dia 0. Pada masa T4 hal laju dia pun 0. Pada masa T8 hal laju dia negatif 40. Ini kajian kita lah. Okay, so jadi pada masa T itu. Okay, bagi graf sesaran, masa yang berbentuk lengkung hal laju seketika adalah berbeza bagi setiap titik yang berlainan kepada lengkung itu. Now, you tengok titik ni. Okay, ds dt sama dengan 0. Hal laju dia 0. Kenapa 0? Okay, 0 start is 0 here. Kan? Yes, tak ada hal laju langsung. Ya, memanglah kita start 0 kan? Hal laju kita 0. Kenapa sini 0? Hal laju dia. Kat sini dia berubah kecurunan. Kita apa ni, kalau kita campak berlutut ni kan, what happen? Masa kita lambung tu, at one time, masa dia tengah positif naik kecurunan dia, at one time dia akan macam melawan gravity, right? Macam melawan gravity, seketika dia akan stop sekejap and then turun balik. Itu ketika hal laju dia akan kosong balik. Faham tak? And then turun bawah, kosong. 3 kali kosong lah. Kalau ikutkan balik sini, dia campak, kosong, and then balik, laju kosong. So masa naik itu is our kecurunan positif. Our laju is 0, positif lah. Okay, and then masa turun bawah, dia akan jadi negatif. Itu yang kita nak tahu tu. It's all about gravity lah, senang cerita lah.
Kalau line kalau space kita campak je at one term dia konsisten kan. Okey, so ini yang kita nak tahu kenapa dia kosong kat sini. Okey, ini dikatakan sebagai hal laju maksimum. Paling maksimum dia boleh sampai satu ketika dia punya sesaran dia tu sesaran dia 4, ketinggian dia bukan sesaran dia 80, sorry. At masa T4, okey, ini paling maksimum dia boleh pergi 80. Kita campak, macam cikgu lambung ini paling maksimum berapa? Okey, ketika itulah hal laju dia akan kosong. Ini kita nak kaji ni. So, misalnya pada masa T kosong, hal laju kita dia ialah 40 meter per saat dan hal laju ini disebut sebagai hal laju awal bagi zarah. Okey. 40 betul okey, 40. Jadi, seterusnya pada masa T40 ketika sesaran zarah adalah maksimum, hal laju sekitarnya ialah kosong. Sesaran zarah pada ketika ini disebut sebagai sesaran maksimum. Yang cikgu cakap lah, dia ada sesaran maksimum, dia ada sesaran minimum. Kalau minimum macam mana graf kita? How does it look like? Okay, ini maksimum. Dan kita belajar kuadratik pada chapter berapa? Chapter 2 form 4 dulu. Minimum. Inilah lengkung dia. Okay, so ini pada ketika ini hal laju dia kosong. Okay, kat sinilah ketika inilah. So maximum and minimum. Dua berbeza lah actually So kena tahu ni So sesaran maksimum atau minimum berlaku apabila kecurunan tangent atau hal laju ketika zarah ialah sifar, iaitu ds dt sama dengan v sama dengan kosong. So yang ini yang kita akan gunakan istilah untuk menjawab soalan Istilah dia apa Istilah ni tentang kalau dia mention tentang hal laju sesaran maksimum atau minimum ataupun berlaku kecurunan tangent atau hal laju seketika zarah ialah sifar. Okey, ini adalah point yang akan tanya dalam soalan. Benda yang sama actually. Okey, bendanya sama. Kita tengok latihan. Ni tak payah tengok. Ni kita tak payah tengok. Okey, tengok contoh 7 lah, senang cerita Okey, let's look at contoh 7. Okey, suatu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus. Lebih clear kalau kita tengok soalan Okey, suatu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus supaya sesarannya s meter dari titik tetap O, okey, diberi oleh this function, okey, dalam bentuk T kuasa 3 tolak 9 T kuasa 2 tambah 24 T tambah 5 dengan keadaan T ialah masa dalam saat selepas gerakan bermula. Hitung hal laju awal dalam meter per saat zarah itu. Okey, so ada masa dalam keadaan saat dia kosong, dia dah ada hal laju dia. Dia ada hal laju dia. Okey, ini zarah kita kalau kita masa saat mungkin kita anggap kalau T kosong masih hal laju dia kosong lagi. Tapi ada satu ketika zarah itu dah bergerak at T0, dia dah ada hal laju dia. Oleh itu kena kaji juga. So masukkan, apa yang masukkan hal laju awal ialah apabila ingat T equals to 0. Ni soalan ni selalu keluar. What is the hal laju awal? Dia tak cakap cari T sama dengan kosong. Dia kata what is the hal laju awal. Okay, dekat sini. The keyword kat sini. Ini penting. Hal laju awal ialah apabila T tu sama dengan kosong. Okay, so jadi kita kira with T equal to 0 and then our V, okay, daripada S, how do you differentiate? You differentiate it and then you get 3T square tolak 18T tambah 24. Okay, ni kita terangkan sikit lah. So V equals to 24, but make sure your answer must be in this form. Jangan 24 in your exam nanti. Okay, it's quite easy actually. Soalan ni senang sangat. Kalau 10 markah, mudah-mudah you dapat 10 markah kalau you faham istilah-istilah dia. Okay, istilah dia macam ni lah, hal laju awal. And then hal laju seketika. What is that? Okay, hal laju seketika is apabila dia bagi sesuatu masa 3 saat. Apakah hal laju ketika dia 3 saat? At that time. Okay, just masukkan T3 equals to, masukkan the value. Banyak sangat conteng padam dulu. Nampak tak guys? Nampak a bit blur sikit cikgu punya ni. Tapi boleh nampak. Okay, so jadi apabila T equals to 3, masukkan and then you are gonna get maka hal laju sekitar zarah itu pada masa 3 saat ialah negative 3.
So ada hal laju ni ada negative 3 Okay, hal laju ni apa maksud negatif? Dia macam reverse lah. Okay, di reverse, di depan, di reverse. Okay, so jadi this is question B. C, nilai-nilai T dalam saat apabila zarah itu berehat untuk seketika. What does it mean? What does this mean? It means our V equals to 0. Okay, our V equals to 0. So istilah ini sangat penting. So kita kena faham apa maksud kalau zarah itu berehat. At one time dia stop. Okay, so jadi kita jadikan V equals to 0 at T equals to, selepas kita dah buat pengiraan V, this is our velocity punya function T, and then equals to 0, and then you buat dalam bentuk apa you belajar tentang kuadratik dulu, then you get T equals to 2 and then T equals to 4. Okay, faham So maknanya pada saat kedua dia hal laju dia stop, dia rehat, and then saat keempat dia rehat lagi. Okay, so jadi kalau ikut apa maksud tu? Kalau ikut kuadratik itu adalah dikatakan sebagai dia punya root. Kalau ikut kuadratik lah. Okay, ini paksi X katakan. Okay, kalau kita lukis dia adalah, ini adalah dia macam kita punya roots kita. Alright, dalam bentuk graf lah. Itu sebab kenapa kita belajar kuadratik dulu. Ada gunanya kenapa kita belajar kuadratik, dan ada gunanya kita untuk kinematik gerakan lurus ini. Okay, faham tak maksud saya? Okay, and then soalan soalan D, julat nilai T dalam saat apabila zarah itu bergerak ke kiri. Okay, just remember, kita ada bergerakkan ni, ada kiri atau kanan. Okay, so kanan ini is always positif lah, ingat positif, kiri ni adalah negatif. So apa maksud negatif? Kalau kosong, sometimes dia mentions bergerak ke kiri ni, always remember is less than 0. Okay, less than 0. Our velocity kita ni less than 0. And then kalau ke kanan is greater than 0, always positive. Okay, always positive. Okay, kadang-kadang disebut pasal sentiasa negatif, sentiasa positif, istilahnya sama. Bergerak ke kiri, bergerak ke kanan. Okay, kadang kita confuse dengan istilah-istilah ni. So apa kita buat? Apabila zarah bergerak ke kiri, which is V less than 0. Okay, so kita dapatkan julatnya dengan keadaan, I hope you remember how to solve this. When we have this ketaksamaan, when it's less than 0, our what do you call it? Our range will be 2 in between 2 and 4 masa dia. Okay, kalau tak ingat ini, just look at the graph di bawah negatif, atas ni positif. So kalau kita conteng-conteng sikit lah, besarkan sikit lah nampak. Ni ada graph dia. Okay, so I hope you know how to find the range. Range ni sangat penting guys. Okay, so range sangat penting. So atas ni positif, atas ni dekat ni greater than 0. What does it mean by greater than 0? Why always positive? What does it mean less than 0? Velocity. Okay, so ini kita nak So maknanya ruang itu adalah berada di sini. Our lorekan kita tu from 2, 3, 4 sampai sini, sampai around here lah. So kita letak kat sini, our range is 2 hingga 4. Okay, 2T hingga 4. Okay, ini jawapan dia. So I hope you know how to find this. Okay, dengan berpandukan kepada graf. Ataupun kalau tak ingat ni guys, cikgu bagi petua sikit lah. Kalau soalan kita less atau greater, okay, ini less, ini soalan kita less so normally our answer will be in between, macam ni lah. Kalau greater, normally our answer is kiri atau kanan. Okay, ini kena ingat lah. Okay, kiri atau kanan. Okay, ini petuanya lah kalau tak ingat Okay, this is some petua sikit lah. Okay, so gunakan ni pun boleh, tak ada masalah. Alright, just to remember. Okay, so next kita pergi soalan seterusnya. Okay,
iaitu nombor 1. Okey, nombor 1 ni kita bincang sama-sama. Suatu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus, okey, 8.4 dan melalui satu titik tetap O, sasarannya S meter dari S2T kuasa 2 tolak 3T tambah 6 dengan keadaan T dalam saat. Selepas itu, jadi okey, so jadi kita punya hitung halaju seketika zarah dalam meter per saat apabila T equals to 1/4 ni. Cikgu rasa juga boleh buat sendiri lah kot, right? So this is your homework, you can do this. First step, you kena cari S2T kuasa 2 tolak 3T tambah 6, and then our V should be in 4T minus 3T. Ingat so ds dt equals to V. So cari ni dulu, and then you masukkan nilai-nilai ni. T equals 1/4, T equals 2, T equals this. You can do this lah. This is your homework. Okay, this is your homework, 8.4. And then B, masa dalam saat apabila halaju seketika zarah itu ialah negatif 1. Okay, contoh B. Okay, negatif 1. Okay, apa maksud dia? Maksudnya ialah kita gantikan V kita tu, so our V is, nak buat kat mana sini lah, contoh-contoh. Okay, our V tadi apa? Okay, 4T minus, ni bukan 3T sorry guys. After differentiation is just 3. Nampak? Okay, S T2, okay. So after differentiation 4T minus 3. So jadi apa kita buat dengan soalan B1 ini? All you need is V, our V tadi tu, V equals to 4T minus 3, and then what is the time when the velocity is negative 1. So kita just letakkan negative 1, concentrate on this part, and then you get 4T negative 1 plus 3 to 4T, and then our time will be 2/4, which is 1/2 second. Okay, buat macam ni je. Okay, this is your homework. Okay, for B1, B2 and B3 buat benda yang sama lah. Okay, all you need to find is the time ketika velocity dia 5 atau ketika velocity dia 9. Alright, so ini senangnya soalan nombor 1. Okay, yang cikgu nak concentrate is soalan nombor 2. Okay, tengok suatu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus. Sasarannya ialah S meter dari titik tetap O. Pada masa T saat diberi oleh S sama dengan 2T kuasa 3 tolak 5T kuasa 2 tambah 4T. Cari halaju seketika zarah dalam meter per saat apabila T itu sama dengan 2. Okey, cuba buat ni, you guys. Ini ada aktiviti dalam kelas. Okey, cuba you buat ni. Apa jawapan ni? Soalan 2A. Okey, buat sendiri. Nak tahu jawapan ni apa dia? Okay, cuba buat soalan 2A ni. Okay. So, apa kita kena ada? Kita kena ada fungsi itu. Okay, so nombor 2 kita adalah S sama dengan fungsi sasaran 2T kuasa 3 tolak 5T kuasa 2 tambah 4T. Betul? Okay, apa kita nak sekarang ni? Kita nak cari this function, sorry, ds dt. Okay, so ds dt. Kita kena dapatkan kadar perubahan sasaran terhadap masa, which is known as our velocity. Okay, so all you need is to differentiate 6T2 minus 10T plus 4. Okay, alright. So all you need, question number A,
gantikan. Okay, di mana kita dah belajar tadi. When t equals to 2, or you need to substitute v t. Itu saja, quite easy. So exam lebih kurang macam ni dia. You tak perlu risau sangat. So cikgu pun masa ketika SPM dulu pun cikgu jawab soalan ini dulu. Okay? So jadi our v will be equals to, betul tak? Betul kan? 10, 6, 2, betul? 8 eh? Ya, 8. 8 eh? 6 2 minus 10 2 plus 4. This is our velocity punya waktu ketika t equals to 2. So don't forget to put this unit. Okay, tak tahu unit ini kita tolak 1 markah. Okay, soalan B. Nilai-nilai t dalam saat apabila zarah itu berhenti seketika. What does this mean? When the velocity is 0. When the velocity equals to 0, find t. Betul tak? Okay, cuba cari. Okay, cuba cari. 1 dan 3. 1 dan 2 over 3. Good. Okay, so 1 dan 2 over 3. Okay, macam mana pun cikgu tunjukkan juga. Alright, so it's quite easy. So jadi kita punya velocity function is 6t square minus 10t plus 4, and in this question velocity kita sama dengan 0. Okay, so all you need is you punya kemahiran algebra of quadratic function, di mana ini boleh kecilkan lagi actually. 3t square minus 5t plus 2 equals to 0. Semua bagikan dengan 2, and then quadratic. Jadi kita dapat apa kat sini? 3t tolak I think it's 2. The other one is t minus 1, is it? T minus 1, okay, t minus 1. Okay, so that means our t for this case 3t minus 2 0, and for this case t minus 1 equals to 0. So t over here you got 2 over 3, and t over here you get 1. So kita ada dua masa 2 over 3, and then t equals to 1. Dia punya halaju dia pegun. Pegun. Okay, so dia macam berhenti seketika. Alright, so jadi dijulat nilai t dalam saat apabila zarah itu bergerak ke kanan. What does this mean? Velocity positive. Velocity positive. Okay, but the symbol will be v greater than 0. Okay, so kadang-kadang dia kata positif, kadang-kadang dia kata kanan, macam ni lah. Okay, so jadi kita kena letak v greater than 0. Jadi our v is 3t square sorry, kalau ikutkan 60 square minus 10t plus 4. So kita kena letak greater than 0 ke kanan. Okay, so remember this. Apabila ke kanan, okay, so it's always positive. Jadi ni 6 tadi. So boleh kecilkan lagi macam tadi, which is 3t square minus 5t plus 2 greater than 0. So jalan kerja ini kena tunjuk, tak boleh jump walaupun you dah buat kat sini. You dah buat macam kat sini, kena tunjukkan sikit. Sebab ini dah bukan equal, dia ketaksamaan, inequalities. So greater than 0. So macam tadi lah actually, 3t minus 2 and then t minus 1. Okay, so maknanya graph kita is positive at t, and then at this roots ataupun dalam keadaan dia pegun is which is greater. Okay, this is 2 over 3 and this is 1. Alright, so positive at above, negative at below. Below from this t lah, garisan t. So jadi kalau above, take this, rantau berlorek. Okay, kalau above, because our question is above
greater than 0. So kalau greater than 0, so kita maksudnya apa? Kalau roretkan ke kiri, roretkan ke kanan, it means our T is less than 2/3 or T is greater than 1. Atau kalau you tak ingat cara ini, you boleh gunakan diagram cikgu ni pun boleh. Tadi tu. Baik, tu dah hilang lah. Think so. Okay. Sudah hilang lah tadi. Okay, tak apa. Okay, so never mind. So ini cara dia. Okay, so T less than 2/3 or T is greater than 1. Okay, that's your homework. Okay, I will need to do this. Tak susah pun. Alright, next. Kita dah habis for halaju. And then kita nak kaji pula menentukan dan mentafsir pecutan seketika suatu zarah daripada fungsi halaju dan fungsi sesaran. Baik. Kecurunan tangen kepada graf fungsi halaju V. Okay. Bagi gerakan suatu zarah nilai ni bagi dv dt. Alright, so pada masa T merupakan pecutan seketika. Okay, so inilah yang kita belajar semalam. Okay, kalau dia beri S, kita kena differentiate berapa kali untuk dapatkan A? Berapa kali? 2 kali. Okay, untuk dapatkan A saja nak test. Walaupun you guys dah tahu kan, saja takut lupa ke apa. Okay, so jadi nak dapatkan differentiate 2 kali. This is the real function. Bezakan kali kedua S hingga terhadap masa. Okay, so kita pergi ke pecutan seragam ini dikenali sebagai pecutan malah. Pada graf halaju, this is our halaju. Kecurunan pada sebarang titik di atas graf adalah sama, iaitu kadar perubahan halaju terhadap masa dv/dt pada sebarang ketika adalah sama. Jadi zarah dikatakan mempunyai pecutan seragam di sepanjang gerakan itu. Pecutan seragam ini dikenali sebagai pecutan malat. What does this mean? Okay, apa kita tuliskan lagi? Dalam rajah 8.2 your textbook, kita tengok sekali ya. Okay, dalam you punya rajah textbook, dalam rajah dari 0 hingga ini dikatakan sebagai halaju monokok. Apa maksud halaju monokok? Halaju dia positif. Okay, halaju is positive. Our gradient is positive at this bahagian sini sampai sini lah. And then satu ketika halaju dia 0. Okay, ini dah maksimum. Okay, sesaran dia dah maksimum. And then dia turun balik lawan gravity. Okay, so turun balik. Ini halaju dia adalah okay, positif. And then ATV halaju zarah itu dalam masa ketika itu bahagiannya adalah negatif. Okay, iaitu A less than 0. Pecutan negatif ini dikenali sebagai nyah pecutan. This is one of the istilah. Sekarang soalan tanya, apakah nyah pecutan graf tu? Apa you kena cari? Apa benda nyah pecutan? This one kena note sikit nyah pecutan ni. Okay, pada titik A pula zarah mengalami halaju maksimum. Pada titik A ini halaju dia adalah maksimum. Okay, that is when dv/dt equals to 0. Dan pecutannya A dv/dt pada titik ini adalah sifar. Okay, pecutan dia adalah sifar. Okay, iaitu A equals to 0. Pecutan sifar tidak semestinya halaju juga sifar, tetapi nilainya sama ada maksimum atau minimum secara amnya. Okay, apa maksud dia? Seleloknya kita tengoklah latihan. Okay, lebih faham kalau tengok latihan. Kita tengok contoh actually. Suatu zarah bermula, susahkan sikit. Okay, satu zarah bermula dari titik tetap O dan bergerak di sepanjang satu garis lurus. Selepas T saat, sesarannya S meter diberi oleh yang ini. Ini lebih kurang sama macam tadi actually. Hitung pecutan awal. Again, what does it mean by pecutan awal? Halaju awal when T equals to 0. Pecutan awal when T equals to 0 jugalah. Okay, kena faham tu. Halaju awal is T equals to 0. Kita carilah untuk halaju awal for V.
And then kalau dia kata pecutan awal, okay, seperti contoh ini. Okay, so T equals to 0. But first, you need to differentiate. Berapa kali ini? 2 kali differentiation. Okay, first differentiation, we are gonna get V. Cuba tengok textbook. Okay, which is our V ds dt 3t square minus 6t minus 4. Betul differentiation dia? Okay, cikgu tak payah tunjukkan, kalau tengok buku teks. And then a second differentiation, dv dt 6t minus 6. So we are going to use this to answer soalan A, which is apa dimasukkan pecutan awal? T equals to 0, and then gantikan T0 and then so on. You are going to get maka pecutan awal zarah ialah negatif 6 meter per second 2 kali Okay, so jadi B, apa B? Pecutan seketika zarah itu dalam meter per 2 kali saat pada masa 5 saat. Ini just gantikan je lah. Seperti mana kita dah belajar semalam actually macam mana kita nak differentiate 2 kali and then kita masukkan T saja. Then you get at T5 our pecutan will be 24. Okay, jangan lupa simbol ini, unit ni kena ada. Kalau you bagi A 24 aja, tolak 1 markah. Okay. Soalannya simple aja actually. Tapi kadang-kadang kita cuai kat sini. Kan? Sekarang kita terlupa macam tadi negative 6. Sekarang terlupa je negative sign. Something like that lah. So jangan lupa So C, pecutan zarah itu dalam ms negatif 2 apabila melalui titik O semula. Okay, apa maksudnya apa? S equals to 0 je. Macam tadi juga. Okay, no. At S equals to 0. Okay, at S equals to 0. T will be 0, negative 1 and T equals to 4. Ada 3 T when S equals to 0. Dia kembali pada asalan. Okay, I hope you know how to buat quadratic seperti ini Dia ada tau quadratic sampai X kuasa 3. Ataupun you cari dalam calculator you pun ada. Perasan tak calculator you ada selain pada kuasa 2 dia ada kuasa 3. Perasan tak? You tengoklah nanti kita tunjuk aja kat sini Okay, so kalau you tak tahu tu, you tengok macam mana differentiate ni terus. Ataupun you ada soalan je, ada kat sini kalau T kuasa 3 is A. Sekejap guys, cikgu tunjukkan macam mana nak guna calculator for how to find the quadratic for this. Factorize lah, to factorize this. Okay, gunakan calculator. T kuasa 3 tolak 3T kuasa 2 tolak 4T T kuasa 3 tolak apa? Negatif 3T T kuasa 2 tolak, ini yang senang lah actually. Ada yang functionnya sangat susah. Macam mana nak factorize 3T kuasa 2 tolak 4T and then sama dengan kosong. Dia tak ada C kat sini. A dia 1, look at this. A dia 1, B dia negatif 3. Okay, C dia 4. Dia ada satu lagi extra, D dia kosong. Dia tak ada yang pemalar. Okay, so dia ada 4 A, B, C, D. Okay, kalau dalam calculator actually ada tak calculator ni? C sama dengan negatif 4. Oh sorry, negatif 4. Ya, betul tak nampak. Okay, negative 4. A dia 1, B negative 3, C negative 4. So dalam calculator you guys ada benda ni. Cikgu punya Casio yang FX570ES. Siapa ada calculator ni? Lagi mudah lah. So you go for number 5, EQN. Just in case. So next you go for number 4. Dapat nombor 4 tu. Dia AX cube. Ni kita taruh A, B, C, D tu. So you go for number 4. And then you letak A dia apa? 1. And then okay, equals B dia apa? Negative 3. Ini just in case kalau kita tak tahu nak factorize. Okay, and then C dia is negative 4. Okay, C dia negative 4 untuk kuasa 3 lah. And then D dia is 0. Betul tak? Okay, D dia kosong. So kita akan dapat okay, T kosong. Next one. Okay, the answer T is kosong right over here. The other one is, oh sorry, T is 4. Jangan betul tak?
to -1 and then 0 and then okay. Faham tak? Again, t is 4. The first one is t is 4. T is 4. And then the other one is t is tak keluar lah. -1. And then the other one is t is 0. So sepatutnya ada 4. Tapi oleh kerana kita punya d is 0 itu kita kena hati-hati Okay, so jadi sekali lagi 0 apa lagi? 4 -1 and 0. T equals to -1 and then t equals to 0. So ada 3 masa dia untuk buat yang ini So ada 3 masa T0, -1 and T4. Okay, so just in case kalau kita tak tahu nak factorize sampai T3 ni, kita biasanya factorize T kuasa 2, you can use your calculator. But kena tunjuk ini. Ni kena tunjuk. Macam nak tunjuk yang ini? Sedangkan dalam calculator kita ada terus pada jawapan ini. Macam mana? Kita reverse balik. Macam ini T minus 4 1 factorize, T negative 1, T plus 1, betul? And then T0 put T. Dia reverse balik. Letak kat sini. Ruang inilah actually. Okay, just in case kalau kita tak tahu macam mana nak factorize T kuasa 3. Memang soalan T kuasa 3 dalam soalan gerakan linear ni banyak keluar. Just in case guys. Okay, so jadi bila T at this time T equals to 0, zarah itu bergerak pada kosong. Bila T equals to -1, zarah itu sampai ke titik kosong semula. Bila T equals to 4, zarah itu bergerak semula. So dia macam ni lah, dia pusing-pusing kan. Okay, so jadi maka at each dia kata apa soalan ni? Pecutan zarah elektron misalnya apabila T 0 semula. Okay, jadi at each C kita ni TO semula pecutan ialah 18 meter per second. Okay, kenapa dia ambil T equals to 4? T equals to 4. Kenapa tak ambil T negative 1? Maka apabila zarah itu melalui titik O semula pecutannya adalah 18 meter per saat. Kenapa? Ya? Yes. Masa tak boleh negatif untuk balik semula. T equals to 4. Okay, so kita ada 3 masa T equal to 0, T negative 1, T equal to 4. Ini permulaan. This is the starting. T equal to 0. So at T negative 1 tak logically dia nak reverse time. Dia only reverse pergerakan sahaja. Okay, pergerakan boleh reverse ke? Okay, masa boleh reverse ke? Kita go back to the future, go back to the past tak boleh. So masanya T equals to 4. Yes, good. Okay, so jadi next soalan. Julat nilai T dalam saat apabila pecutan zarah itu ialah positif. Again, kita punya A is greater than 0 for this case lah. Kalau you mention pecutan is greater, positive, always positive. Jadi, and then kita akan dapat, okay, I hope you know how to find this lah. Okay, this is all algebra. Yang kita kena fahamkan ialah maksud-maksud dia, istilah-istilah dia. Yang lain tu semua pengiran algebra, kemahiran juga. Macam mana nak buat factorize, macam mana nak cari kalau dalam function itu inequalities. Okay, so jadi kita kena tengok this step one by one. Okay, cuba tengok soalan nombor 1. Okay, suatu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus. Halajunya, okay, dia bagi halaju V meter per second T saat selepas melalui titik tetap O. Dia beri oleh V sama dengan 8T tolak 3T kuasa 2. Cari pecutan awal zarah itu dalam meter second negatif 2, kuasa negatif 2. Ok, cuba buat dulu. Tengok macam mana you guys buat. So, apa kita kena buat kat sini? Berapa kali terbitan kita kena melakukan untuk this function?
Satu kali cukup. Sebab this V, right? Okay, so kalau S kena buat 2 kali. Okay, cuba. This is latihan 8.5, right? Okay, good. So, satu kali cukup, Okay, so dapat. Betul, So, what do you do next? Pecutan awal. T equals to 0 lah. Okay, T equals to 0. When T equals to 0, our A is 8 minus 2 to the power of 0. And then you are going to get 0A equals to 8. And don't forget the unit, -2. Alright. Oh, 1A lah. Semua dapat betul? Quite easy. Okay, soalan A settle, soalan B. Pecutan dalam meter per second kuasa 2 apabila darah itu berhenti seketika untuk kali kedua. Kali kedua. So, apa kita kena buat? Yes, V dia equals to 0. Cari T dia dulu. Okay, berapa kali dia stop. Okay, so jadi V equals to 0, and then cari T dia dulu, and then T tu masuk dalam A. Okay, maksud cikgu, V dia adalah 8T tadi, Okay, first step you cari V dia equals to 0 untuk dapatkan apa dia punya T. Okay, so which is 8T tolak T kuasa 2 sama dengan 0 from the question, and then you are going to get T 8 minus 1 minus T equals to 0, and then you get T equals to 0, and then T equals to 8 for this lah. Betul? Okay, then you use your T ni tadi masukkan dalam A kita. A kita tadi adalah our pecutan is 8 tolak 2T. Right, so kita ambil T8 saja, T8 sebab dia kembali. Alright, so kembali pada okay, pecutan dia akan jadi 8 tolak 2 darab 8. So kita akan dapat our A is negative 8. Okay, itu saja. So so dia kata acceleration tu, particle tu dia stop. Dia stop kepada time at this time 8, pecutan tu akan jadi okay. Alright, tu ni jawapannya. Okay, so okay, C. Masa dalam saat apabila halaju zarah itu adalah seragam. Masa dalam saat apabila halaju itu adalah seragam. Okay, macam jawab ni. Maksudnya apa? Pecutan kosong. A equals to 0. Okay, so masa dia berapa? That's all. Kita buat sama-sama. So maksud soalan A, okay, adalah seragam. Okay, so jadi kita punya soalan C kita, okay, our A tadi apa tadi? 8 tolak 2T dan A tu adalah kosong. Ni seragam guys. Ingat istilah ni. Okay, so dia kata kalau dia seragam, so what is the massa? So 8 minus 2T equals to 0 and our T equals to 4. Betul tak? Okay, so that is your answer lah for C.
Okay, let's do question number 2. Suatu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus supaya T saat selepas melalui O, halajunya diberi halajunya. Masa dalam saat apabila pecutan zarah itu ialah sifar. Soalan A ni sama dengan soalan C. Samalah konsep dia. Cuma istilah dia, bunyi dia lain, tapi dia punya fahaman ni sama. All you need is when A equals to 0. Ni cikgu rasa you guys boleh buat sendirilah. And then cari T dia. And then B, julat nilai T dalam saat apabila zarah itu mengalami nyah pecutan. What does this mean by nyah pecutan? Less than 0, negative. Ini istilah-istilah ni penting. Kadang-kadang murid dia confused. So that means you have to find the julat. Julat untuk T when A is less than 0. Maksudnya pecutan. So kena ingat ni. So jadi carilah ni kamu pun boleh buat sendiri. Tak ada masalah. So boleh buat So di dalam buku teks. Alright, so the next benda yang kita nak tengok ialah, ini tak apa, latihan formatting nanti dulu. Latihan formatting ni tak silap Cikgu Liu dah buat modul untuk soalan 1, 2, 3 ni. Nama. Next. Selepas kita dah belajar differentiation, kita akan belajar macam mana nak buat pengamiran lagi. So kat situ kat situ ada pembezaan, dan kat situ juga kita ada pengamiran. Apa maksud penggunaan pengamiran dalam gerakan kinematik kita ini? Alright, for example, kalau kita ada A is dV dt. Nak dapat from A to V, kita kena buat pengamiran. You understand what I mean? Faham tak? Daripada pecutan nak dapat balik fungsi halaju, kita kena buat pengamiran. Nak dapat sasaran, kena buat pengamiran V. Itu cara. So maknanya differentiation is the integration is the reverse process of differentiation. Senang cerita lah. So jadi kita fahamkan ini dulu. So jadi itu sebabnya kenapa kita belajar differentiation and integration at the same time. So kita tengok soalan nombor 11. Suatu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus melalui satu titik tetap O dengan halaju awal 4 meter per saat. Pecutan A meter per saat zarah itu pada masa T saat ialah A equals to 4 minus 2T. Ini sekarang dia bagi pecutan. Kita tengok contoh 11 yuk. Hitung halaju. Masalahnya tu cari halaju. So fungsi halaju tak beri, tetapi fungsi pecutan dia bagi. So macam mana kita nak dapat halaju? Kena buat pengamiran, integration. Tengok macam mana contoh ni buat. So integration ni adalah integration yang kita kena letak tambah C sebab dia tak ada had. Ini maknanya pengamiran tak tentu. Dia tak ada limit atas, limit bawah. Maksud cikgu dia tak ada yang nilai A, nilai B di sini. So kita kena letak tambah C. So kita belajar balik macam mana buat integration. Cikgu rasa ramai dah lupa ni. So jadi kita ada A, function A, and then macam mana nak integrate. Do you remember? Kalau differentiation, pergi depan tolak 1. Ingat lagu ni Kalau integration, apa lagu dia? Tambah 1 turun bawah. You remember? Kalau you tak ingat formula dia lah. Cikgu selalu ingat macam tu. Kalau integration is tambah 1 turun bawah. Kita ambil satu contoh Kalau dia bagi T kuasa 3.
how to integrate this. Tambah 1. Okay, tambah 1, and then 3 tambah 1 tu bawa turun bawah. Ingat tak? Ingat lagu ni. Okay, differentiation pergi depan tolak 1. Integration tambah 1, copy paste yang ini turun bawah. So maknanya kita akan dapat T4/4 plus C. Kena ada C. Ingat lagu ni Okay. Kalau tak ingat lagu ni, you tengok balik formula pun tak apa. Tengok balik pada bab integration dan bagai. Okay, so jadi dalam case ini we have A equals to 4 minus 2t, which mean nak pergi balik pada V, integrate 4 minus 2t. Kalau nombor saja, integrate a number, you only add 4t. I add t lah, darab dengan t. Tolak, okay, this is power 1. Jadi 2, oh no, hilang pula. Sorry guys. Alamak, hilang bateri habis kot. Okay, nama 2, jadi C, and then 1 tambah 1 apa? 2 ni copy paste di bawah. Remember? I hope so. So 2 bagi 2 cancel. So our function will be 4t minus t square. Okay, seperti tambah C. Okay, so kita boleh pakai pen tak tiba-tiba. Hilang tak tiba-tiba. Okay, dah. Okay, kena ada tambah C. Baik, so nak dapat the full velocity punya function, apabila t sama dengan 0, our c equals to 4. Bila you ganti t equals to 0, so our full function will be this one of velocity. Okay, okay, jadi next dia nak cari apa? So ini kita punya function dia, iaitu velocity 4t minus t square plus 4. Ingat untuk dapatkan c ni, you kena add t equals to 0 untuk dapatkan dia punya c. So our full function, kita tak mahu c, kita kena dapatkan the c value. Okay, so this is our function at the same time. So apabila t sama dengan 7, dia kata kat sini hal laju seketika dalam masa zarah itu apabila t sama dengan 7, barulah kita masukkan t equals to 7. Nampak tak kat sini? Okay, nampak kat sini 7 and then 7, then gantikan, then you get the answer is negative 17 meter per second. Okay, so cerita dia ialah macam mana kita nak dapat from A to V, you have to do the pengamiran. So, okay, soalan 2. A2, hal laju maksimum dalam meter per second arah itu. Okay, so ini tak ada apa, macam tadi juga, hal laju maksimum adalah dv dt equals to 0. Okay, and then all you need t dia tu sama dengan 2. Okay, oleh sebab V adalah maksimum apabila T adalah 2, maka hal laju maksimum zarah itu you gantikan dalam you punya function kita tadi, iaitu masuk kat sini V kita, iaitu 4 to 2 square plus 4 and then dapat 8. Okay, that's all lah. Okay, you can read it, boleh baca sikit. Alright, next question B. Dia kata cari nilai-nilai yang mungkin bagi T dalam saat apabila hal laju seketika zarah itu ialah 7 meter per second. Okay, so macam tadi lah, kita tengok kat sini. So our hal laju punya function, okay, so our T kita buat quadratic, selesaikan secara quadratic, and then T equals to 1 and then T equals to 3. So itulah nilai-nilai T ialah 1 saat dan 3 saat apabila hal laju dia 7 meter per second. Okay, ini sajalah. Okay, ini secara yang kita nak kena fahamkan. Yang lain tu is just you punya algebra saja. Okay, yang penting what does it mean by this istilah dan bagai lah.
Okay, so maknanya next latihan you should do question number latihan kendiri 8.6 question number 1. Okay, ceritanya latihan ni tak banyak sangat jalan kerja. Alright, you perasan lah Okay, so jadi suatu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus dan melalui satu titik tetap O dengan halaju awal dia 10 meter per saat. Okay, halaju awal T dia sama dengan apa? Saja cikgu nak test. Kosong. Okay, T equals to 0. Apa maksud halaju awal? Our T equals to 0. Okay, remember that. Okay, remember. Okay, pecutannya A tak tahu, tetapi pada masa T saat selepas melalui O diberi oleh A adalah 4T tolak 8. Okay, halaju seketika dalam meter per saat zarah itu pada masa 4 saat. So what should we do? Dia suruh cari halaju, sedangkan dia bagi pecutan. So kita kena buat pengamiran. Okay, cuba you kamirkan ni. Cikgu nak tahu apa jawapannya. 4T minus 8dt. This is our halaju. Okay, apa dapat? Saja nak test. Takut lupa-lupa ke? Tak. 2T square tolak 8. 2T square lah? No. Tolak 8 lah? 8. No. Siapa boleh? How to do pengamiran? How to integrate? Okay. A is 4T minus 8. Okay. Nak dapat V. From A to V, integrate lah. dt. Okay, so what's the answer? C, yes, 2T square. Betul Sure. How to get 2T square? Kuasa dia 1. Ini integration Ni integration. Kuasa dia T ni 1. We do one by one at a time. Takut you guys lupa ni. Maknanya tambah 1. Tambah 1 tu kat mana? 1 tambah 1 kuasa. And then bawahnya pun 1 tambah 1. Copy paste saja. So you are gonna get 2. Betul? Haris? Ingat tak pengamiran? Bila kita baca pengamiran? Tahun ni juga kan? Okay. Okay, so 2 and then 2. And then kalau kita ada nombor je, what should we add? Just T. Okay, 8T. Okay, since this is pengamiran tak tentu, tambah C. So this is our V lah for the time being lah. Okay, so next you have to find C. Yes, C equals to 10. Betul Okay, so that means to find C dulu, you must add substitute T equals to 0. T equals to 0, right? Okay, so what do you get for your C? So what do you get for your T? Dah loceng Baca soalan. Halaju awal 10 meter per second. Betul lah? Okay. So that means our C equals to halaju awal 10 lah. When T equals to 0, what does this mean? If we connect V with T equals to 0, our halaju awal
Well, logically t equals to 0. Kalau kita masuk kat sini, it becomes 4. Ni boleh kecilkan lagi 2. It becomes 2 0 square plus minus 8 0 plus c, correct? So what we're going to get for v equals to c. What does this mean? If you connect t0 to v0, halaju awal equals to, so our question dah bagi ini 10. So that means our c is 10 lah. Sebab itu kena baca soalan tu. Okay guys, so that means our c is 10. So v equals to 2t square. Okay, faham tak ni? Kalau tak bagi tu memang tak ada nilai c lah. Actually from the question itself, dia dah bagi kat sini 10 meters per second. Itu kena tahu. Saja nak test you guys. You nampak kat mana c tu, nilai tu. Okay, so 8t plus 10. So this is our halaju awal. Okay, the next step after you find the v, carilah halaju seketika darah itu pada masa t 4 saat. Masukkan t dalam kita punya function ini. Okay, t equals to 4. That's all. And the rest, guys, carilah a and then b halaju minimum. What does it mean by halaju minimum? Yeah, okay, halaju minimum. And then you cuba cari nombor 1. Nanti kita bincang ni lagi. Okay, 8.6 ni cuba buat dulu. Nanti kita bincang the next class. Kita akan bincang semua soalan ini. Cuba buat dulu. Okay, kita bincang sama-sama lah. Dia ada cerita pasal jahit pun ada. Alright, so nanti kita tengok macam mana soalan ni nanti. Alright, itu saja untuk hari ini, for today. Okay guys, thank you. So